Selamat datang ke Jalan-Jalan Cari Makan edisi Ramadan. Kalau di Malaysia ni, makanan kebangsaan kita adalah nasi lemak. Tapi kalau di Vietnam, ia adalah pho. Pho ni dia ada sup, dia ada daging, dia ada mi dan semua rakyat Vietnam suka makan. Tapi yang istimewa, kita paparkan lokasi pertama, Super Saigon Pho Cafe, dan dagingnya datangnya dari Australia. Daging halal dari Australia, makanan Vietnam. Wow! Lokasi pertama kita. Jom kita cadangkan apa yang sedap. Siapa yang handsome duduk tepi saya ni? Inilah Encik Badri. Kita panggil short form Badri, pengurus Super Saigon di Subang Perit, Subang Jaya. Pertama sekali, apa yang orang suka makan kat sini? What is your favourite? What is the best seller? Kalau nak kata Super Saigon, kita mesti cakap pasal pho dia lah kan? Pho. Betul. Yeah. Dengan premium Aussie beef yang kita guna tu. And tak lupa juga pada dia punya premium sauce dia lah. Selain daripada pho, apa lagi yang popular? Kita ada baget lah, itu banh mi. Dalam tu dia ada veggie pickle, ada timun, ada coriander, lepas tu dengan beef lah. And chili. Apa lagi yang sedap kat sini? What are the best sellers? Antara yang best seller kita ialah rice paper roll lah. Dengan satu lagi ialah buncha lah. Itu makanan Vietnam yang vermicelli dengan beef. Saya suka makan di sini sebab konsepnya santai dan boleh dengan kawan-kawan kan, dan makanannya pun sedap. Saya suka dia punya spring roll sebab spring roll dia ada banyak jenis tau. Dia bukan sekadar udang je lah, dia ada ayam, dia ada tofu. So kadang-kadang kalau kita nak buka puasa kan, so dia ringan lah untuk buka puasa. Makanan Vietnam ni ala-ala macam makanan Kemboja, makanan Myanmar gitu, dia makanan Thailand, dia ada serai banyak, dia ada ketumbar, daun sup, daun bawang gitu. Jadi rasa dia daripada satu kawasan di Asia Tenggara ni. Jadi apa yang kita nak paparkan untuk Super Saigon Pho Cafe? Yang pertama sekali, inilah dia best seller mereka. Jeng jeng jeng. Special combination beef pho. Pho ni istimewa kerana ada 5 jenis daging yang anda boleh nikmati. Jadi pertama sekali kita tengok daging dia. Daging dia di sini, mula-mula dia ada daging yang telah dihiris nipis begini dan dimasak medium. Pho ni kita boleh makan begitu saja untuk menikmati rasa aslinya atau kita boleh tambah-tambah sikit. Jadi orang Vietnam selalu dia tambah tauge sikit, dia ada limau, dia ada cili potong dan dia letak selasih. Selasih ni memang tak larilah daripada makanan Vietnam. Macam Thailand, macam Kemboja. Dan di sini kita boleh campur semuanya sekali di dalam atau kita boleh makan cara Australia. Australia dia makan pho dengan kuah kacang. Jangan terperajat, saya tahu. Macam sate ke apa? Jadi kuah kacang dia istimewa sikit. Dari bawah dia pun dia macam ala-ala sambal gitulah. Tapi sambal dia letak kacang sikit. Jadi kita dapat rasa pedas-pedas, ada lemak-lemak kacang tu dan campur dengan masing-masing daripada kuah dia ni. Kombinasi rasa yang aku suka. Kalau anda cuba satu yang baru, inilah dipanggil buncha. Buncha ni macam salad Vietnam gitu. Dia ada macam-macam di sini. Kat bawah dia ada suun, lepas tu ada kacang dengan daun pidina, dengan lettuce-nya, ada tauge, carrot, timun sengkuang dan juga ada egg roll kat sini atau kopiah goreng. Dan macam mana kita nak makan? Kita kena ambil kuah dia di sini. Jadi caranya kita tuang di sini dan kita campur dia. Campur adukkan sekali untuk menjadikan dia ala-ala salad gitu. Tapi yang istimewa di sini selalunya buncha tradisional menggunakan daging yang tidak halal. Tapi di sini di semuanya menggunakan daging yang halal. Nampak ni. Ini dia daging lembu premium yang telah diperap selama 1 jam. Dia urut daging tu sampai dia lembut dan perapan dia dah meresap masuk ke dalam daging ini. Dan bayangkan masing-masing daging dia dengan perapan yang istimewa, dengan kuah dia. Kita campur sekali. Nak kata healthy food, memang healthy. Seterusnya saya nak perkenalkan kepada anda semua. Inilah dia banh mi, makanan tradisional orang Vietnam. Mesti yang tanya, Abang Nas, orang Vietnam ni betul ke dia makan roti Perancis, makanan tradisional dia? Ya, sebenarnya Vietnam pernah dijajah oleh orang Perancis dan ini menjadi tradisi mereka melalui makanan. Dan dalamnya selalunya ada daging,
yang kurang halal juga. Tapi di sini diolahkan sekali lagi daging Australia halal, full brisket sebenarnya. Bahagian brisket, lepas tu kat dalamnya dia ada sengkuang, dia ada carrot dan juga ada ketumbar. Jadi ada pija-pija di sana, pedas-pedas di sana. Bayangkan rasanya dengan roti baguette atau roti Perancis yang rangup di luar dan lembut di dalam. Boleh dijadikan snack. Kalau iftar tu kita boleh buka dengan yang ini dulu, barulah kita ke bahan makanan yang lain. Kepada anda semua yang nak buka puasa dengan sesuatu yang ringan dulu, tak naklah berat-berat sangat kan, saya cadangkan Tiger Prawn Spring Roll mereka. Dan spring roll dari Vietnam ni digunakan rice paper untuk digulung cantik-cantik, ketat-ketat gitu. Dia ada daun pudina kat dalam, jadi dia rasa minty-minty ala gitu. Dan kita makan dengan peanut sauce mereka atau sos kacang mereka. Sos kacang ni lain dengan kuah kacang yang kita makan dengan pho. Dan kepada anda yang ingin berbuka puasa dengan sesuatu yang manis, seperti kurma, macam alah biasa sangat kurma ni, kita boleh cuba makanan tradisi Vietnam yang dinamakan flan. Homemade, ada rasa homemade di sini. Manis-manis, lemak-lemak. Dan kepada anda yang ingin cuba sesuatu yang baru, makanan Vietnam yang halal Muslim friendly dan juga ada daging premium Australia, Super Saigon Pho Cafe. #mari-mari-mari. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Saya ni kalau berjalan di Medan Selera MBSA Sungai Buloh ni memang seronok. Banyak tempat sedap yang kita boleh nikmati. Tapi kita dah dapat satu lagi cadangan. Yang ini saya belum cuba. Anda cadang, saya datang, saya nak buka puasa di sini. Mi racun Titan. Kepada anda yang meminati mi racun ala-ala Batu Pahat begitu, ini asas dia ada, tapi dia dah olahkan rasanya kepada suatu cita rasa yang tersendiri. Bersedia untuk buka puasa? Jom kita tengok apa yang sedap. Sebelum kedai ni penuh dengan orang yang nak berbuka puasa, kita culik sekejap Encik Syarul. Kita nak tanya sikit pasal apa menu yang popular kat sini sepanjang pasar. Sebenarnya killer produk kami, kata signature ialah mi racun Titan sendirilah. Mi racun Titan sendiri ya. Dia ada ICU, dia ada koma, maut, lepas tu ada syahid, ada jannah dan yang terbaru vaksin lah, udang galah. Di sini saya difahamkan ada sup tulang merah ya, betul? Betul. Jadi macam mana olahan ni kat sini? Konsep yang sama juga, masih pakai gearbox kambing tadi tu. Cuma kuah tu kita ada resipi sendirilah, kita buat rempah sikit dalam tu. Ada pekat-pekat sikit, manis-manis sikit, macam tu lah. Saya selalu datang sini dengan kawan-kawan sebab minuman dengan makanan yang menarik. Contoh macam antibiotik, maut dengan tulang merah kapal. Makanan harga dia memang berbaloi dengan portion yang dihidang. Serta memang betul-betul lah. Kat sini makanan dia ada pelbagai. Macam kalau saya mood nak makan nasi, ada nasi. Kalau nak bihun, ada bihun. Kalau macam nak makan mi racun, ada mi racun. Juling mata bila kita nampak seleksi di mi racun Titan. Tapi sebelum kita mula, peringatan untuk anda yang suka makan macam saya. Kita ni nak jaga kesihatan waktu Ramadan ni kan. Nak kawal paras gula dalam badan kita. Oleh itu, kita sarankan susu glucena yang sedia untuk diminum dengan formula khusus diabetes dan rumusan saintifik dengan 4 kali ganda mayoinositol dan juga sistem karbohidrat yang rendah indeks glikemiknya. Gabungan kedua-dua ramuan ini ataupun bahan ini yang aktif mampu mengawal paras gula dalam badan kita. Sehat? Ya, semestinya. Dan sekarang kita bersedia untuk seleksi yang pertama. Nama dia pun unik. Namanya Maut. Mi racun Maut. Kenapa Maut? Sebab dia ada gimmick kat sini. Semua mimi dia kat sini adalah jannah lah, maut lah dan sebagainya. Tapi kesidapan dia tetap ada di sana. Jadi kat sini nampak? Dia tak kedekut dengan bawang goreng dia. Dia tak kedekut dengan mi dia. Yes. Dan mi racun dia lain daripada yang lain sebab pertama sekali sup dia pekat. Lepas tu dia ada rasa macam ala-ala mi Bandung macam tu. Betul. Kata orang Johor kan, kata asal dari Johor. Tapi okey, yang seterusnya pula juga gearbox tapi nampak saiz gearbox dia ni. Alamak kalau campak kat kepala benjol, tahu tidak? Inilah sup yang dinamakan antibiotik. Antibiotik ni tak tahulah, dia tak ada rasa pahit-pahit gitu. Dia rasa sup. Nampak sup dia
Tak cair, penuh dengan rasa rempah, bawang secukup rasa dan ada elemen pedas di sini ya. Bila masuk dalam mulut lu, masin, best. Makan dengan nasi putih, meletup begini ha. Tapi pedas dia datang, berpijau bibir anda. Jangan main-main. Dan juga nampak saiz jebok dia. Kalau anda ingat, yang ini besar, yang ini bapak besar, okey? Acara yang ketiga, ini dia sup tulang merah kapel. Tapi saya tak tahu kenapa disebut kapel. Saya seorang pun boleh bedal ni kot. Terpulang kepada selera anda. Merah dia pun tak adalah merah menyala. Jadi kat sini kita tahu dia merah sebenarnya sebab dia guna colouring tau. Kalau dia guna colouring banyak sangat, kadang-kadang rasa kimia tu dia kacau rasa sup tulang merah kita ni. Jadi kat sini tak adalah merah-merah sangat. Dia campur serbuk cili sikit untuk dapatkan rasa yang tak artificial begitu. Dia tak buat-buat. Inilah rasa sebenar dengan rebusan kambing yang ada dalam ni dia olahkan sekali. Untuk saya yang pernah rasa ni, dia tak ada rasa kimia kuat sangat. Dan rasa manis pun kurang juga. Selalunya sup tulang merah ni, kepada yang dah biasa makan, dia cecah dengan roti macam ni kan. Memang manis. Kepada anda yang suka manis, silakan. Untuk saya prefer yang lebih berrempah. Dan ini menepati cita rasa saya. Satu lagi menu yang kita mesti cuba kat sini adalah menu berasap mereka. Ada macam-macam jenis, tapi yang saya pilih adalah menu berasap udang galah dia. Jadi udang galah dia kat sini comel-comel tapi manis dia. Dan rasa segar lah, dia fresh. InsyaAllah dia fresh. Kalau ada banyak orang yang datang, benda ni jadi viral, mungkin susah nak pantau kualiti dia. Jadi kalau nak yang sedap, kena datang awal, kena datang senyap-senyap. Telefon dulu nak, ada tak udang galah yang segar? Kalau segar, belilah. Dia makan dengan nasi putih, dengan sup rempah dia. Sup dia sama macam ni, tapi dia tak letak cili. Ini sempoi. Budak-budak pun boleh makan. Tapi kalau nak datang sini, kena datang cepat-cepat sebelum masa untuk berbuka puasa sebab dia cepat penuh. Jadi, booking tempat anda di Medan Selera MBSA, Bandar Baru, Sungai Buloh, Mi Racun Titan. Kalau penuh tak apa, kita boleh bungkus bawa beli rumah buka puasa. #tiada masalah. Itulah saja review daripada kita. Dan apa kata, kita tumpukan perhatian, kita luruskan matlamat bersama Allah SWT dengan kata-kata hikmah daripada Ustaz Azam Al-Kankari. Mi racun, jangan kita diracuni pula dengan makanan-makanan yang sedap ini. Jangan lupa kita masih berpuasa dan dalam kita tumpukan perhatian kepada ibadah, apakah kebaikan Ramadan? Apa yang afdal tentang berpuasa ini? Kadang-kadang kita ingat-ingat lupa, jadi kita refresh memory kita sikit dengan Ustaz Azam Al-Kankari kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Puasa Alhamdulillah. masih Alhamdulillah. Dan kita nampak cahaya nur terpancar dari wajah Ustaz. Jadi boleh Ustaz ceritakan sikit tentang kebaikan Ramadan ini. Silakan. Subhanallah, itulah sebab nasihat kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Itu sebab orang kata bulan Ramadan Al-Mubarak, iaitu barakah, bukan Ramadan Al-Murtaba. Itu bahaya kan. Jadi tuan-tuan dan puan para penonton, apa makna kebaikan Ramadan? Tuan-tuan dan puan nak kongsikan ada 3 PMP. Apakah itu? PMP. P yang pertama adalah pintu syurga dibuka seluas-luas, pintu neraka ditutup. Subhanallah. Ini selaras dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata, "Iza ja'a Ramadanu futiyas abwabul jannah wa ghulikas abwabun nar." Maknanya apa? Jika tibanya bulan Ramadan, bila sampai di bulan Ramadan, pintu syurga dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Subhanallah, Masya Allah. M yang kedua apa dia? Merehatkan perut. Ini yang paling penting. 11 bulan kita makan pagi, petang, siang, malam. Satu hari 6 kali. Paling kurang. Kan? Sarapan pagi, makan tengah hari, makan petang, minum petang, tengah malam, sebelum tidur, selepas tidur. Payah juga kan? Tengah malam lagi itu sebab bila datangnya bulan Ramadan, kita cuma makan sahur, berbuka dan moreh paling kurang. Jadi satu hari 3 kali daripada 8 kali. Ini luar biasa. Kita nak beri rehat kepada perut kita. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, P yang ketiga apa dia? Pesta ibadah. Itu sebab kita biasa tekankan apa dia? Pesta ibadah
bukannya pesta juadah. Kan? Kadang-kadang bulan Ramadan ni, ya Allah, segala kuih semua keluar. Badak bergendam, puteri bergendam, semua bergendam. Kan? Maknanya macam-macam kuih ada, macam-macam jenis ada. Tapi bagaimana kita mengawal hawa nafsu kita? Kerana apa? Patutnya bulan Ramadan ini adalah pesta ibadah kerana ganjarannya berlipat kali ganda. Subhanallah. Inilah antara kebaikan Ramadan. PMP apa dia? Pintu syurga dibuka. M yang kedua, merehatkan perut. Dan P yang ketiga, pesta ibadah. Moga-moga bermanfaat. Moga-moga Allah berkati dan rahmati kita di bulan Ramadan. Kembali kepada Nas. Sekali lagi, pendek dan padat. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Azam Al-Kankari kita. Ya Allah, semoga barakah melimpahi Ustaz bulan puasa ini, insya-Allah. Baiklah, terima kasih kerana terus bersama Jalan-Jalan Cari Makan, di mana kita memberikan cadangan untuk anda untuk juada berbuka puasa. Dan kepada di luar kawasan, tak apa, ada inspirasi untuk anda. Kali ini kita paparkan The Permanent Choice Burger, TPC Burger, yang kita boleh order atas talian. Dan apa yang istimewa tentang TPC Burger ni? Pertama sekali, patty dia 180 gram of pure ground beef. Patty dia buat sendiri. Jadi kita ada 4 pilihan untuk anda. Ini dia, Fungus Amogus. Fungus dalam bahasa Inggeris tu maknanya mushroom lah sebenarnya, ataupun cendawan. Jadi di sini 180 gram daging yang sedap dan padat, dan juga 4 ketul cremini mushroom. Cremini mushroom ni dia besar sikit daripada butter mushroom. Dia coklat sikit dan rasa dia lain daripada butter mushroom yang kita biasa makan atas pizza tu tau. Yang ini paling unik antara seleksi dia. Inilah burger yang paling unik, iaitu seteli citrus. Citrus masam-masam dalam burger. Ya, tak percaya. Okey, kita keluarkan. Dalam burger dia ada cebisan limau. Ya, limau tuan-tuan dan puan-puan. Pertama kali saya rasa waktu saya buka puasa tu, wow, burger ni memang lain dari yang lain. Jadi kepada anda, peminat western, peminat burger, macam-macam burger anda rasa, saya pasti anda tak pernah rasa burger dengan limau. Dan juga lada hitam. Itulah dia rasa citrus yang dapat dinikmati oleh anda peminat-peminat burger. Jadi inilah dia 4 seleksi saya. 4 sekali kena mesti cuba. Mesti rasa TPC Burger. #akusuka. Bukan sahaja burger atau makanan western lah. Jalan-Jalan Cari Makan juga menggalas tanggungjawab untuk mempertengahkan pengusaha-pengusaha kecil yang baru saja nak muncul, baru saja nak berniaga di atas talian. Kita memberikan mereka peluang, especially kalau makanan dia sedap. Jadi kat sini kita nak cuba Mami Fiza. Sedap ke dimakan? Rasa homemade ke? Benar-benar, kerana apa yang viral daripada Mami Fiza adalah tahu bergedil XXL-nya. Kenapa XXL? Sebab nampak ni besarnya. Susah nak dapat tahu bergedil dengan harga yang berpatutan, dengan saiz yang besar. Tapi tahu bergedil, rasa dia hanya 50% daripada pengalaman makan dia. Apa yang lebih penting adalah ni dia, sambal kicap dia. Dan jaga-jaga kepada mereka yang tak tahan pedas. Secolit saja pasti peluh-peluh sayang anda akan jatuh. Begitu. Apa lagi yang sedap dengan Mami Fiza? Sebenarnya dia ada banyak menu dia, tapi saya pilih yang sempoi saja sebab sekali lagi kita nak sokong kan, kita nak sokong. Yang istimewanya, spaghetti bukan sembarang spaghetti. Kita rasa pedas-pedas di sana. Jadi kalau orang Itali makan, Mamma mia, very hot, very hot. Dan dia campurkan dengan daging burger, sempoi je. Jadi kat sini dia macam makan mie mamak tau. Tapi dengan spaghetti begitu dan dengan daging burger. Sempoi tapi sedap. Jangan main-main. Dan akhir sekali sebagai pencuci mulut yang paling popular di Mami Fiza kalau nak order adalah puding jagungnya. Nampak sempoi je kan? Tapi apa yang istimewa dengan puding jagung dia? Nampak dia tekstur dia. Dia kenyal-kenyal tapi lembut bila masuk dalam mulut. Tak terlalu manis, tak terlalu lemak. Memang sesuai. Especially kalau kita nak berbuka puasa secara sederhana. Kita menjalankan tanggungjawab untuk menaikkan pengusaha-pengusaha kecil yang baru saja nak muncul, baru saja nak berniaga, makanan dia sedap. Apa lagi? Kita rakyat Malaysia sama-sama sokonglah mereka, terutamanya di bulan Ramadan yang mulia ini. InsyaAllah kita jumpa minggu depan dalam Jalan-Jalan Cari Makan. Selamat berpuasa.